Menyusur sepanjang lorong pejalan kaki di Lembah Keramat, 40 tahun yang lalu, di sinilah aku tinggal. Aku bersekolah di tengah bandar dan waktu itu ayah hanya menghantarku ke sekolah, tapi aku perlu menaiki bas sekolah untuk pulang. Pelajar yang menaiki bas sekolah tak ramai, hanya ada 5 orang. Aku dari Lembah Keramat dan yang lain ada yang dari Lembah Jaya Utara, Lembah Jaya Selatan dan Kampung Melayu Ampang. Pemandu bas sekolah kami orang Baba Nyonya Melaka. Kami panggil Pakcik Baba. Hari-hari Pakcik Baba bercerita macam-macam dan kamilah pendengar setia kisahnya. Kadang-kadang kami mengacau dan bergurau dengan Pakcik Baba. Katanya kami ni nakal kerana suka menyakat orang tua. Tapi tidaklah terlalu nakal. Lagipun kami ni kan pelajar perempuan, kami pun tahu batasnya. Di sekolah kami ada kelas pelajar matang yang diadakan untuk orang-orang berumur untuk melanjutkan pelajaran. Mereka ni terdiri daripada abang-abang pejabat, pemandu, kakak-kakak suri rumah dan pelajar tercicir yang ingin memajukan diri dan ingin mengambil semula peperiksaan SRP mahupun SPM. Jadi, kami ni sukalah mencuci mata melihat pelajar-pelajar matang ini. Ada juga yang kami bagi surat cinta. Kononnya minat pada salah seorang daripada mereka. Paling tidak pun kami lalu tepi kelas mereka dan kenyit mata sambil gelak kuat-kuat. Tapi setakat itu je lah tahap nakal aku dan rakan-rakan baikku. Tapi mujurlah, cikgu yang mengajar tu mengenali kami. Cikgu itu namanya Cikgu Jun. Persamaan kami dengan Cikgu Jun ni adalah kami sama-sama peminat seni. Selalunya kalau ada persembahan jalanan di mana-mana, Cikgu Jun yang mengajak kami pergi dan belanja kami makan. Satu hari, Cikgu Jun mengajak kami menonton teater di panggung bandaraya yang terletak bersebelahan hentian bas Kelang. Teater tersebut bermula jam 8 malam dan kami terus ke sana selepas sekolah. Hatiku melonjak-lonjak ingin pergi. Walaupun sebenarnya amat risau kerana pergi tanpa pengetahuan ibu dan ayah. Sudahlah pada waktu itu tiada telefon di rumah, jadi tidak dapatlah aku menghubungi ibu bapaku. Walaupun berbelah bahagi, tapi aku tetap pergi kerana yakin dan percaya dengan Cikgu Jun. Ramai juga kawan-kawanku yang pergi, lebih kurang 15 orang. Tiket masuk kami, semua Cikgu Jun yang bayar. Manalah kami tak seronok begitu. Semasa menonton teater itu pun, hati aku ni dub-dab, tak berapa sedap. Aku tak fokus menonton teater, dek kerana asyik memikirkan tentang kerisauan ibuku sebab aku belum pulang. Aku tengok jam, dah pukul 9.30 malam. Tapi teater masih lagi berlangsung. Aku dah macam cacing kepanasan. Cikgu Jun memandang ke arahku kerana perasan aku gelisah. Aku hanya angguk-angguk memberi isyarat tiada apa-apa. Teater yang bertajuk Malam Jahanam itu akhirnya berakhir. Lega rasanya. Kami menunggu bas beramai-ramai untuk pulang sambil bercerita tentang teater tadi. Cikgu Jun naik bas paling akhir kerana nak memastikan kami semua selamat sampai. Maklumlah, budak perempuan kan, bahaya balik malam-malam. Lihatlah bunga-bunga mawar merah yang harum dan menyeri, taman penuh indah. Dengarlah
datang dan jua pergi, kan menjadi catatan dari di hati remaja. Lihatlah bunga-bunga mawar merah yang mengharum dan menyeri, taman penuh indah. Dengarlah nyanyian sepasang burung kanari berterbangan bebas dengan penuh keriangan. Dunia cinta bagai pelangi dengan warnanya mempesonakan. Rindu dan desah, suka dan duka, mainan rasa jiwa remaja. Jahanamnya malam itu bukan kerana menonton teater malam jahanam, tapi hidup aku pula yang jahanam. Kerana bila saja aku sampai di muka pintu, ibu dan ayah dah bercakap pinggang sambil mata menjegil kepadaku. Tiba-tiba darah aku rasa macam naik ke kepala. Ya Allah, habislah aku. Mata aku dah bergenang dengan air. Takut bukan kepalang. Apalah hukuman yang bakal aku hadapi. Aku merapatkan tangan memohon maaf. Tapi belum sempat aku masuk, suara ayah meninggi. Kau pergi mana ni, Amy? Kenapa malam-malam macam ni baru kau nak balik? Ayah dan ibu ni terlalu risaukan kau, tahu tak? Kau tu kan perempuan. Belum habis dimarah ayah, ibu punya menyambung diiringi tangisan nipis. Janganlah buat ibu risau macam ni, Amy. Ibu tak boleh buat satu kerja pun tahu. Sebab memikirkan kamu yang tak balik-balik dari petang tadi. Puas ibu tanya sana sini. Semua tak tahu kamu ke mana. Hei, rasa nak gugur jantung ibu ni, Amy. Dengan rasa bersalah, aku menangis. Aku minta maaf. Maafkan Amy, ibu. Ayah, Amy janji tak akan buat lagi. Aku terus masuk ke bilik untuk mandi, salin baju dan solat. Dalam hati masih menyesal dengan peristiwa itu. Esoknya semasa bersarapan, ayah dan ibu hanya mendiamkan diri. Aku pun turut bungkam 1000 bahasa. Ayah menghantarku ke sekolah dan dalam kereta, dia hanya diam. Aku lebih rela dileteri daripada ayah diam begini. Seolah-olah rasa bersalah itu semakin menebal. Aku faham sikap ayah. Dia amat sayangkan aku. Dia tidak mahu sesuatu yang buruk terjadi kepada aku. Tapi ayah juga harus tahu yang aku hanya inginkan sedikit kebebasan. Dan pada aku, tak salah keluar berkawan dengan rakan-rakan perempuan. Bukannya aku melepak tak tentu arah dengan budak-budak lelaki. Cahaya kecil menyinari hidupku ini. Ku
Dalam kelas, kawan-kawanku hairan melihat perubahanku. Mereka bertanya, mengapa? Aku katakan yang aku teruk dimarah malam tadi. Mereka juga menerima nasib yang sama. Kami saling bertukar cerita dan akhirnya ketawa kami memecah kesuraman pagi itu. Waktu itu, hanya rakan-rakan saja yang memahami gelodak perasaan kami. Kami makan air batu campur bersama waktu rehat dan petangnya kami bercadang nak ke perpustakaan. Zaman remaja memang zaman yang aku rindu. Sehinggalah kini, aku sudah bergelar ibu, barulah aku faham mengapa dan kenapa ibu dan ayah begitu marah dengan sikap aku dahulu. Kini aku dikurniakan 2 orang cahaya mata lelaki dan perempuan. Banyak juga yang tak boleh daripada yang boleh. Banyak juga yang aku larang sana dan sini sehingga kan terkadang aku nampak anak-anak aku sedikit memberontak. Namun semua yang aku lakukan ini demi kebaikan mereka. Kerana didikan ibu dan ayah dahulu, alhamdulillah, aku kini bergelar pegawai fizik. Aku sedar bahawa didikan yang baik akan menghasilkan output yang baik. Aku aplikasikan didikan ibu pada anak-anakku dan semoga mereka menjadi anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Cabarannya zaman ini berbeza dengan zaman kita membesar dahulu. Dunia digitalisasi tanpa sempadan terkadang tak dapat kita kawal dan awasi setiap masa dan ketika. Takut nanti anak-anak rimas pula kalau setiap benda ibu nak ambil tahu. Namun, mengertilah anak-anakku. Ibu mana yang tidak ingin anaknya gembira dan bahagia? Cuma, sebelum kalian belum menjadi milik sesiapa, ibu dan ayah berhak untuk mengetahui segala-galanya. Jadilah anak yang baik. Dan perkara paling mudah adalah mendengar kata ibu bapa dan ikut perintah Allah.